Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Arif Islam, insyaAllah saya nak berkongsi beberapa cerita saya berhadapan dengan kenalan, rakan yang suka berhutang dan tak nak bayar. Saya yakin setiap orang ada pengalaman yang tersendiri. Dan pada hari ini saya nak bawakan satu kisah yang paling memberi kesan dalam hidup saya, di mana saya mengenali seorang rakan pada tahun 2014. Saya kenal beliau ni dalam keadaan yang sangat cantik, di tempat yang baik, di mana ketika itu saya dan beliau bertemu di sebuah institut latihan, di mana kami menghadiri kursus setiausaha surau di daerah sebuah negeri. Dan dalam ramai-ramai peserta kursus tu, saya dan dia adalah antara orang yang paling muda. Yang lain-lain tu semua pakcik-pakcik lah, pakcik-pakcik ustaz, pakcik-pakcik imam, pakcik-pakcik Bilal. Dan jadi disebabkan itu kami rapatlah berdua, sebab tak ada pilihan, saya kena berkawan dengan dia saja. Kami berdua saja orang muda. Dan perkenalan kami rapat, akrab di sana. Kami tinggal satu bilik, makan sama-sama. Dan masa balik daripada kursus pun saya offer untuk saya bawa dia balik sama-sama lah dengan kereta saya, sebab saya dapat tahu dia ni tak ada mak ayah. Dia tinggal dengan bapa saudara. Kisah hidup dia itu sedih lah. Jadi saya berkawan baik dengan dia. Dan sehinggalah beberapa tahun kami berkawan, sehingga suatu hari bila hubungi saya, bagi tahu dia nak kahwin. Bila nak kahwin, dia perlukan duit. Dia tak cukup duit, dia nak pinjam dengan saya sebanyak 500. Banyak 500 tu, tapi memandangkan dia ni kawan yang baik orangnya. Saya kenal dia di tempat yang baik. Saya tahu dia ini imam di surau kampung beliau tinggal. Orang baik. Jadi dia pun nak buat benda baik, mendirikan masjid. Saya pun naklah bantu dia, bagi pinjam RM500. Dan saya bagi syarat sekadar untuk nak bagi dia ada rasa tanggungjawab lah. Tak main-main lah dengan hutang piutang ni. Saya minta dia sediakan satu surat perjanjian. Saya minta dia sign di hadapan bapa saudara dia. Saya tak hadir lah masa dia sign tu, sebab saya sebenarnya saja je nak bagi dia rasa bertanggungjawab lah dengan amanah yang bakal dia berdepan lepas ni kan, pinjam duit dengan saya 500. Dan dia buat surat tu, dan dia bagi dekat saya surat tu, ada tanda tangan bapa saudara dia. Dan saya pun bagi dia pinjam 500. Dan macam biasa, kawan bila dah berhutang, dan saya tak sangka lah, walaupun saya nampak dia ni baik orangnya, imam di masjid, dan dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampailah berbulan-bulan dia tak nak bayar. Walaupun saya tahu dia mampu, isteri dia seorang accountant, dia pun dah kerja okey dah rasa masa tu, tapi dia tak nak bayar. Saya minta dia bayar ansuran pun dia tak nak bayar. Jadi saya selalu message dia, dia tak nak layan. Sampailah ke satu tahap saya hilang sabar. Saya tak kisah pun dengan duit RM500 tu. Saya boleh bagi pinjam 10k sekalipun kalau orang nak pinjam, tapi bayarlah. Dan yang paling saya kecewa, rasa geram, adalah cara orang layan kita balik bila kita menagih hutang menagih hutang dia hutang dengan kita pula yang beria pergi minta. Itu yang buat kita geram. Dan saya ada surat perjanjian tadi tu kan, saya bawa pergi ke kampung dia. Saya pergi jumpa bapa saudara dia. Saya ada surat nak tunjuk dekat bapa saudara dia, dia tak nak bayar hutang. Sebelum saya pergi ke rumah bapa saudara dia tu, saya pergi dulu ke surau tempat dia jadi imam. Saya kat belakang jadi imam, saya kat belakang jadi makmun, dia jadi imam kat depan. Masa tu saya rasa geram sangat nak pergi ambil mikrofon kat depan tu dan umum, oh inilah dia imam yang tak nak bayar hutang saya ada surat perjanjian. Geram, tapi sebab nak jaga aib, saya diamkan. Saya cuma perhatikan dia dari jauh. Dia tak perasan saya ada kat belakang. So saya keluar, habis solat saya keluar, saya pergi ke rumah bapa saudara dia, saya tunjuk surat tu. Dan satu lagi berita yang mengejutkan saya dapat, bapa saudara cakap
dia tak pernah tanda tangan surat perjanjian dia berhutang. Rupa-rupanya dia tiru tanda tangan. Itu memang silap saya lah, tak ada di tempat kejadian. Saya menaruh kepercayaan kepada beliau. Dan saya hubungi beliau, beliau marahlah bila dapat tahu saya pergi jumpa bapa saudara, pergi cerita pasal dia berhutang. Dia sangat marah, sampaikan dia keluarkan ayat perkataan-perkataan menghina saya, menggunakan perkataan yang kasar, sehingga kan dia keluarkan satu ayat ni, saya ingat lagi. Dia kata dia sanggup putus saudara daripada ada saudara macam saya. Dia kata saya berkira sangat dengan hutang RM500 tu. Dan dia menyumpah saya. Dia kata, oh sebab itulah saya, maksud saya bujang. Dia menyumpah saya, oh sebab itulah saya bujang sampai ke sudah tak ada tak ada bini. Dia dah ada bini. Dia kata sebab itulah saya bujang, tak ada bini. Dan saya tersentak dan tersentap dengan kata-kata dia tu lah. Dan yang paling saya tersentap tu bila dia cakap dia sanggup putus kawan, sanggup putus silaturahim sebab duit 500. So saya pun ambil keputusan lah, daripada saya putus silaturahim RM500, sebab RM500 tu tak apalah, saya halalkanlah duit tu dan saya letakkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin Allah lah sebaik-baik memberi balasan. Dan tidak berapa lama kemudian, tahun 2018 17 tak silap saya, dia hubungi saya balik. Saya dah lama tak kontak dia, tiba-tiba dia kontak saya balik. Saya layan lah dia, layan sebagai, saya tak nak putus saudara dengan dia sebagai saudara sesama Islam. Dan dia hubungi saya, dia bercerita dia dah bercerai. Nauzubillah min zalik. Saya tak minta pun benda itu berlaku, saya tak doakan. Walaupun sebelum ni dia pernah menyumpah saya. Dia menyumpah saya lah, saya sebab perangai saya dah, saya bujang, tak ada isteri. Dan benda tu saya nampak berbalik kepada dia. Dia bercerai, berjauhan dengan anak bini lah. Dan dia minta dengan saya pertolongan daripada saya sekali lagi. Dia nak pinjam motosikal. Pada masa tu saya tak bagi, sebab saya dah serik, saya dah tak nak berlaku lagi, saya dah tak kena dengan dia, tak nak pisang berbuah dua kali. Saya bagi tahu dia sorry to say, saya tak boleh nak tolong. Dia mesej saya layan, tapi dia minta apa pertolongan, saya dah tak ada kepercayaan kepada dia. Dan itulah, saya harap ini menjadi pengajaran kepada beliau dan juga kepada semua yang di luar sana. Bila kita berhutang dengan kawan, dia bagi kita hutang, itu bermaksud dialah kawan baik kita yang boleh kita tumpang, kita boleh cari dia bila kita susah. Tapi apabila kita memusnahkan kepercayaan yang kawan kita tu bagi kat kita, dia bagi hutang kat kita, kita tak hargai, kita musnahkan kepercayaan, so hilanglah kita seorang kawan yang tak ramai. Kawan yang boleh tolong kita waktu susah. So bila ada kita jumpa kawan yang boleh tolong kita waktu susah, hargai dia. Jadi itu saja perkongsian saya tentang hutang ni. Semoga dapat memberi manfaat dan pengajaran kepada orang ramai di luar sana. Sekian, saya Arif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.